perkara yang boleh kita ambil serius kan, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, kita punya keturunan daripada keadaan-keadaan sedemikian kan. Bila lemahnya pegangan agama, lemahnya kefahaman pada agama, tak mustahil benda ni boleh berlaku kan. Iaitu itu sanggup membuat ritual-ritual demi meraihkan dia punya majlis perkahwinan tu dalam suasana agama Sikh tu. Masya-Allah kan. Teringat satu kisah seorang wanita, seorang sahabat Nabi SAW, iaitu ibu pada Anas bin Malik. Ibu pada Anas bin Malik ni nama dia Ummu Sulaim. Suami dia lah Malik bin Nadar. Malik bin Nadar ni bapa kepada Anas lah. Waktu Ummu Sulaim masuk Islam, Anas pun masuk Islam, ni di Madinah kan. Mereka ni Al-Ansari. Suami dia tidak bersetuju dengan pilihan Ummu Sulaim masuk Islam. Maka dia meninggalkan Anas dan isterinya, dia pergi mengembara lah, pergi berdagang seterusnya, dan dikabarkan dia mati. Si Malik tu mati kan. Mati dalam keadaan bukan Islam. So Ummu Sulaim ni kira perempuan yang cantik lah. Maka datang seorang lagi, orang Madinah yang belum lagi Islam. Bila dapati Ummu Sulaim dah jadi janda, dia pun menyatakan hasrat nak melamar Ummu Sulaim. Nama dia Abu Talha. So dia pergi jumpa Ummu Sulaim lah, bawa dia punya hantaran tepak sirih. Tak ada tepak sirih kan. Zaman tu taklah dia buat apa kan. Mungkin dia bawa unta ke apa kan. Bawa wang dinar ke, bagi dekat Ummu Sulaim dengan menyatakan hasrat dia nak menyunting lah Sulaim ini. Jadi kata-kata Ummu Sulaim ni famous. Jawapan Ummu Sulaim pada lelaki tu. Dia kata, wahai Abu Talha, lelaki seperti engkau ni tidak patut ditolak kan. Maksudnya, kau ni dah kaya, pengusaha dan kurma yang famous lah di Madinah. Tak wajar lah aku reject kau punya proposal ni kan. Tetapi aku lah wanita muslimah dan engkau lelaki musyrik. Kalau kau nak kahwin aku, mahar dia ialah engkau mengucapkan syahadah pada Allah SWT. Masya Allah. Jadi inilah mahar perkahwinan yang paling mahal. Iaitu mahar itu dibayar dengan La ilaha illallah. Maka Abu Talha pun dia balik-balik bincang, dia setuju. Sebenarnya Abu Talha setuju bukan sebab ni. Ulama sirah mengatakan Abu Talha memang dah ada pun kecenderungan pada Islam. Tapi bila berlakunya peristiwa ini, dia makin firm lah nak masuk Islam untuk berkahwin dengan Ummu Sulaim. So begitulah para sahabat tetapkan peraturan-peraturan, pemikiran mereka, action mereka itu dipandu oleh Islam kan, dipandu oleh syarak. Apa yang kita tengok hari ni tu bertentangan lah kan. Sebab tu kita lahirkan orang macam tu. Kalau cinta pun, cinta itu tidak boleh mengatasi syarak kan. Tidak boleh mengatasi batas-batas agama kan. So kita ni merindu-rindulah peribadi-peribadi seperti Ummu Sulaim, Abu Talha, yang tindakan-tindakan mereka itu mesti ada kepentingan untuk Islam kan. Hatta nak kahwin pun mesti ada kepentingan untuk Islam. Dengan kahwinnya Ummu Sulaim dengan Abu Talha tu, Ummu Sulaim telah berjaya mengislamkan seorang lelaki yang kemudiannya banyak memberi sumbangan dalam Islam kan, iaitu Abu Talha. So samalah kita lah, kita punya option kita buat hari-hari kan. Kita buat pilihan-pilihan, kita kena cari fikir apa pilihan-pilihan kita buat tu memberi impak yang baik pada Islam kan. Contoh kita nak pilih career, nak pilih nak sekarang belajar kat mana kan, nak pergi Jerman ke, nak stay Malaysia ke, kena cari reasoning lah, adakah pilihan-pilihan ini memberi nilai tambah pada Islam. Sekarang kita mungkin fikir apa yang memberi manfaat pada peribadi kita kan. Kerja kita, kejayaan kita, gaji, itu sepatutnya secondary kan. Tapi yang primary-nya apalah yang boleh beri manfaat kepada Islam lah. Hatta kita nak beli phone, nak beli kereta kan. Apakah kereta macam mana yang boleh beri manfaat pada Islam? Fikirlah nanti kan. Tu sedikit mukadimah lah pada pagi ini insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat seperti yang Abang share tu, nak tengok satu surah kan, iaitu surah Al-Kafirun. Dan kalau ada masa kita akan bincang cerita tak Abu Bakar ni kan. Sebab kita ni asyik drag je. Sebelum kita masuk surah Al-Kafirun ni, kita akan bacalah tilawah sikit lah. Mengambil keberkatan pada pagi Ahad ini insya-Allah. Nak sama-sama melihat kepada surah surah Al-Qasas. Surah Qasas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita dah berapa orang ni?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So kita akan baca, untuk mengurangkan masa baca ni, kita akan baca um, seorang baca 3 ayat je lah, boleh? Okay, seorang baca 3 ayat sahaja. Surah Al-Qasas. So bangun dulu Surah Al-Qasas, surah ke-28, muka surat 385. Betul 385. Tu dengar kita baca 3 ayat saja seorang. Okey. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tasim mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Boleh faham sambung? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. Boleh Qayyum sambung? Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqi fil yawmi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainin li wa lak la taqtulu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan wa hum la yash'urun. Boleh Imran sambung? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. Boleh Wais sambung? Ke Wais tengah basuh baju, goreng karipap. Okey, boleh sambung? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra
عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشد 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 أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. Jazakallah khair. Boleh minta Aiman sambung? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. Baik, boleh minta Aiman sambung? قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظاهرا للمشركين فأصبح في المدينة خائفا فترقبوا فإذا الذي استنصره بالأمس يستغيثه قال له موسى إنك لغوي مبين. Boleh Nazimi sambung? Ayat mana ya bang? Falamma ayat 19. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. Boleh adik sambung? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الذل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاء dah. Dah kan? Okay. Boleh Amal sambung?
بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. Boleh Baim sambung lagi 3 ayat. قل ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jazakumullah khair semua di atas bacaan masing-masing. Alhamdulillah kita baru baca beberapa ayat daripada surah Al-Qasas. Telah pun dibacalah oleh kori-kori daripada pelbagai negeri. InsyaAllah. Boleh sama-sama baca masuk. Nanti kita akan tengoklah beberapa ibrah yang boleh kita ambil daripada surah Al-Qasas ini. Okay.
sambil-sambil tu kita tengoklah sikit kan ayat-ayat yang kita akan sentuh insya-Allah. Kita tengok surah Al-Qasas ini dia bermaksud kisah-kisah kan. Al-Qasas ini adalah jamak bagi kisah. Surah Qasas ini bermaksud cerita-cerita ataupun kisah-kisah. Tetapi sebenarnya highlight bagi surah ini adalah kisah tentang Nabi Musa AS kan. Cuma cerita Nabi Musa tu dia banyak adegan lah. Daripada lahir sampai dia membesar, dia duduk dengan Firaun, dia kena pergi ke Madian dan sebagainya. Dan dihimpunkan kisah itu dalam surah Al-Qasas ini. Dengan jalan cerita yang agak komplit lah berbanding di tempat-tempat yang lain. Allah cerita Nabi Musa ini adegan by adegan di surah-surah yang lain kan. Allah hanya zoom in part of the stories. Tapi boleh kita katakan hampir complete cerita itu dekat sini. Tak complete juga sebenarnya. Tapi agak panjang lah di sini kan. Sebenarnya cerita Nabi Musa panjang lagi kan. Lepas ni dengan Bani Israel sebagainya. So cerita kita tahulah. Lepas dia membesar dengan keluarga Fir'aun tu. Dia ni bukannya Bani Israel. Dia ni Bani Israel kan. Tapi Fir'aun ni bukan Bani Israel. Fir'aun ni kaum Kiptiyah. So ada peristiwa Bani Israel bergaduh Kipti. So dia pukul-pukul, dia pergi tolong, dia pukul, dia pun terbunuh. Sampai dia pun menyesal lah dia membunuh tu. Akhir sekali sampai ke ayat ke page yang kita baca tadi, page ketiga kan. Di mana Nabi Musa ini dikabarkan oleh orang-orang bahawa pihak kerajaan sedang menghantar orang untuk menghukum Firaun, menghukum Nabi Musa. Menyebabkan dia ni berada dalam keadaan ketakutan. So orang itu bagi nasihat kat dia, sila tinggalkan negeri Mesir ni kan, larilah engkau sebab ada tentera-tentera daripada Firaun sedang mencari engkau lah untuk bunuh kau kan. So Allah SWT firman ayat ke-21, fakharaja minha khaifan yataraqqab qala rabbi najini minal qaumidh zalimin. Maka keluarlah dari dia Musa daripada negeri itu dengan dua perasaan, iaitu khaifan yataraqqab, satu perasaan takut, satu lagi perasaan yataraqqab. Yataraqqab ni dia datang perkataan raqabah ni raqib. Kan ada malaikat raqibun atid. Raqib ni malaikat yang memerhati. Raqab ni kita yataraqqab ni merasa diperhatikan ataupun rasa tak sanduduk lah kan. Sebab tu kita kena ada perasaan muraqabah tu, ada satu perasaan kita ni diperhatikan oleh Allah SWT. Sudah konteks Nabi Musa ini dia berasa yataraqqab, berdebar-debar, nervous kan. Dia sentiasa rasa berwaspada sebab dia dapat rasa je orang sedang melihat dia kiri dan kanan kan. Sebab dia ni dikira penjenayah nombor satu lah yang dikehendaki di negeri Mesir ketika itu. Maka dia pun lari. Saya nak ajak kita sama-sama lihat pada ayat berikutnya. Semasa dia lari tu kan, Nabi Musa ni kalau kita perasan dalam surah ini sangat banyak doa-doa yang dibaca kan, yang Allah SWT rekodkan dalam surah ini. Doa-doa spontan yang dibaca oleh Nabi Musa ataupun doa-doa yang dia lantunkan direct kepada Allah SWT kan, yang direkodkan dalam surah ini. Nanti boleh siapa-siapa rajin boleh ni keluarkan semua doa-doa tu kan. Tapi pada hari ini kita nak tengok satu doa, iaitu pada ayat ke-22. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi, dia kata apa? Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Masya-Allah. Doa ni best sebenarnya. Dia kata, dan ketika dia menuju ke arah negeri Madian, dia berdoa lagi. Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Wahai Tuhanku, mudah-mudahan akan memimpin aku ke jalan yang benar. Subhanallah. Dalam keadaan dia bingung nak pergi ke mana, selai sepinggan, tidak ada preparation, meninggalkan keluarga, tidak ada apa-apalah persiapan ni kan, lost. Tak ada apa-apa, family tak ada scholarship, tak ada apa-apa dibawa pergi ni. Lari tanpa persiapan. Dia meletakkan sepenuh pergantungan kepada Allah SWT dan berdoa, Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Tuhanku, mudah-mudahan bimbinglah aku ke sawa'as sabil, jalan yang benar. Jadi doa ni bagus sebab kalau kita berada keadaan seperti itu kan, keadaan loss, banyak ujian, keadaan kita rasa kita tak dapat lagi nak mengharap pada orang lain, keadaan yang kita tak tahu nak buat apa dalam hidup kan, nak sama belajar kat mana lepas ni, nak pilih course apa, kita bela, result mungkin teruk ke, apa-apalah masalah-masalah kita kan, kita minta lah Allah SWT, Rabbi an yahdiyani sawa'as sabil. Jadi kita tengok apakah kesan bila dia baca doa ini. Nanti kita akan tengok. Sangat menarik kan. Tak lama selepas itu
dia lah jumpa peristiwa bantu anak budak perempuan tu, dan dia ceritalah kadang-kadang dia akhirnya perempuan tu ajak dia jumpa ayah dia yang dikatakan Nabi Syuaib lah. Walaupun ada pandangan kata ini bukan Nabi Syuaib. Point dia lah, masa dia cerita kisah dia tu dekat Nabi Syuaib tu, kalau kita katalah kita Nabi Syuaib kan, tengok jawapan Nabi Syuaib tu apa dekat dia. Pada ayat ke-25. Dia kata, la takhaf, jangan takut, najauta minal qaumil zalimin. Nabi Musa sebelum ini berada dalam keadaan khaifan yataraqqab. Tiba-tiba respon Nabi Syuaib itulah la takhaf, jangan takut. Bagaimana Allah SWT menghantar seolah-olahnya kan mentakdirkan dia berjumpa dengan Nabi Syuaib ini untuk menjawab doa dia tu supaya dia tenang kan, dengan mengatakan kepada Nabi Musa la takhaf. Dan lagi menarik, dalam ayat ke-21 dia doa juga, qala rabbi najini minal qaumil zalimin. Wahai Tuhanku, bantulah aku, selamatkanlah aku daripada kaum yang zalim. Jawapan Nabi Syuaib pun sama kan, najauta minal qaumil zalimin. Subhanallah, sangat mirip, sangat exact respon ataupun takdir yang berlaku pada dia tu, Allah jawab sebiji seperti mana dia minta. Kan? Allah menghantar, menjadikan keadaan-keadaan takdir selepas itu seperti mana yang dipohon oleh Nabi Musa AS. Dan apa istimewa Nabi Musa ini? Kunci dia satu je kalau tengok kat sini, iaitu betapa rapatnya dia dengan Allah SWT kan. Dalam keadaan dia cemas, dia sentiasa berdoa. Bila dia salah bunuh, dia terus beristighfar. Maksudnya apa-apa tindakan dia buat tu, dia salah ke dia terus istighfar. Dia ada masalah, dia terus sentiasa berhubungan dengan Allah SWT kan. Sehingga Allah tidaklah melengah-lengahkan untuk makbulkan doa-doa Nabi Musa AS. Ini satu sikap yang kita boleh ambil daripada Nabi Musa AS. Kalau kita apa-apalah keadaan kita dalam kehidupan ni kan, problem ke, masalah ke, masalah dengan mak ayah ke, masalah belajaran ke, masalah perhubungan dengan kawan-kawan ke, masalah dengan jiran ke, kan, kucing terlihat ke, apa benda lah masalah kita, sentiasalah kita mengadu, membina hubungan yang erat dengan Allah SWT. Kalau kita lost, stres ke, tak ada idea nak hidup ni, tak tahu future macam mana, bacalah doa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Itu mungkinlah sedikit perkara yang kedua lah kan nak share juga kat sini, ataupun simpanlah untuk minggu-minggu berikutnya. Boleh kan? Ada dengar ke sedikit ni? Ada gangguan tak kat sini? Ada? Dekat rumah sebelah dengar ketuk bunyi kan? Dia tengah renovate rumah sebelah. So dah 2 hari dah dia mengganggulah sikit bunyi renovation tu. Okay, kita dekat mana tadi? Sudah habis dah? Baik, habislah saya. Tapi itulah poin yang kita boleh ambil daripada surah ni. Ataupun ada siapa nak share lagi daripada surah Qasas ni? Oh, serabutnya bunyi tu. Ada ke siapa nak share juga daripada surah Al-Qasas ini? Kalau ada, kita kesambunglah kita punya diskusi surah Al-Kafirun. Satu poin yang kita ambil hari ni kan, iaitu keadaan Nabi Musa tu yang berada dalam keadaan yang stressful, penuh dengan masalah, tapi dia sentiasa memohon dengan Allah SWT, dan Allah meresponlah dengan menghantar ataupun mewujudkan keadaan-keadaan yang boleh selesaikan masalah dia itu exactly seperti mana yang dimintakan, kerana rapatnya dia ni dengan Allah SWT lah. So kita bolehlah mencontohi Nabi Musa dalam aspek ini insya-Allah. Okey, kalau tak ada, jazakumullah khair semua. Kalau ada nanti boleh tulis dekat story WhatsApp, boleh share kat grup kalau ada nantilah. Sekarang macam semua segan-segan kan mungkinlah. Ataupun sekarang semua tengah busy ni. Dekat laptop ni ada tab lain kot buka ni. Buka tab Facebook ke, kan, tab anime ke, sambil-sambil Dahsyat. Okay, tak apalah. Yang mana makan cili dia lah yang
merasalah kecilian tu. Okey, kita akan sama-sama tengok sambung diskusi surah Al-Kafirun insya-Allah. Boleh ke? Boleh. Boleh. Ke nak tengok kisah Abu Bakar dulu? Mana-mana boleh. Mana-mana boleh. Terbaiklah Najmi. Kita tengok ni lah. Okey, nampak kot. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung diskusi kita dekat surah-surah Juz Amma ni. Dan kali ini kita akan membincangkan surah Al-Kafirun selepas minggu lepas kita tengok surah atau minggu sebelum tu kita tengok surah An-Nasr kan. Sebab minggu lepas kita bincang topik fiqh dan ilmu tu dalam sesi dengan UIA sebagainya. Jadi pada hari ini kita akan sambung diskusi surah-surah Juz Amma ini sampailah surah Al-Kafirun pada hari ini insya-Allah kan. Surah Al-Kafirun ni dia agak macam mana perbincangan dia agak ekstrim sikit lah. Dan memang surah ni surah yang ekstrim. Itu surah yang keras, surah yang ganas, surah yang keras, surah yang strict di mana Allah SWT agak strict dalam surah ini kan, strict, meletakkan stand yang tegas bila berhadapan dengan orang kafir dalam aspek-aspek yang akan kita bincangkan nanti. Jadi ini surah Al-Kafirun. Okey. Baim ada 2 akaun kat sini bahaya ni. Kan ada scammer seorang lagi. Risau pula. Je. Dekat mana kita tadi? Selalu Surahnya ekstrim. ekstrim, baik. Surah ekstrim, bagus. Semuanya tengah mendengar dengan baik. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita sambung Kita akan recap balik. Dulu kita dah bincang flow surah ni kan. Kalau masih ingat, Baim dah left lah. Ke Baim left satu akaun je. Okay, satu akaun je. Mak kat sini terganggu lah, bunyi sangat kuat sebelah rumah ni. Okay, kita dah bincang awal dulu kan surah An-Nas. Kita cerita tentang An-Nas ni, dia ada cerita tentang serangan-serangan dalaman yang melanda setiap manusia kan. Terutamanya orang yang nak berubah, orang yang nak beramal Islam, adanya musuh-musuh dalam kalangan jin dan manusia kan, yang menyerang secara dalaman, yang mana serangan ni sangat sulit untuk kita nampak, sangat tak nampak pun. Maka kita disuruh untuk meminta kembali kepada Allah SWT kan, Rabbul Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Dan kita bincangkan surah Al-Falaq. Kalau surah An-Nas cerita tentang serangan-serangan dalaman, surah Al-Falaq bercerita tentang serangan-serangan luaran. Dan kita bincang tentang surah Al-Ikhlas, iaitu Allah SWT memperkenalkan diri dia macam mana kan, untuk membetulkan tasawur kita manusia terhadap Allah SWT, terhadap Tuhan, memberikan tasawur ataupun pandangan gambaran yang betul. Sebab manusia ni dia ada naluri bertuhan tapi dia tak tahu macam mana Tuhan itu, so mereka ni membuat gambaran-gambaran tersendiri kan. Jadi datang surah ini untuk membersihkan gambaran-gambaran itu dan mengajar kita ni ikhlaslah, menyucikan purify our pemikiran, kita punya perasaan, kita punya hati semata-mata kerana Allah SWT. Kita juga bincang soal Masad. Bagaimana Abu Lahab ini merupakan musuh dalam kita nak membangunkan agama kan. Seperti mana yang berlaku dekat zaman-zaman dulu, sampailah akhir zaman sentiasa akan ada tokoh-tokoh yang muncul seperti Abu Lahab ini kan. Hari ini nampaklah makin jelas tokoh-tokoh barat, musuh-musuh Islam, seorang demi seorang tampil menyatakan stand, mengeluarkan statement-statement menentang Islam kan, yang sangat jelas. Dan last time kita bincang surah An-Nasr, Allah Taala memberi jaminan bahawa Allah akan membantu orang beriman dan kita ni diminta untuk mempersiapkan beberapa persiapan untuk menyambut kemenangan tu kan, iaitu kena istighfar, kena banyakkan tahmid sebagainya. Jadi hari ini cerita tentang Al-Kafirun. Cerita tentang dalam usaha-usaha nak bawa Islam ini ada satu prinsip yang kena orang bawa Islam pegang teguh, iaitu prinsip dalam surah ini yang sangat strict surah ini. Kita akan bincang nanti insya-Allah. Ada soalan kat surah ni pasal flow ni ataupun pasal keseluruhan ini? Belum lagi. Tak ada soalan. Okey. Jadi kita akan bincang beberapa aspek hari ini. Itu mukadimah surah ini. Kita akan tengok dia punya waktu turun, peristiwa turun tu,
Kita tengok beberapa pelajaran dan tengok ada tema yang umum lah bagi surah ini kan. Okay, pertama sekali cerita tentang mukadimah bagi surah ini. Surah ini dia surah yang diturunkan di Makkiyah lah, di Mekah ataupun di zaman-zaman awal kerasulan Nabi SAW. Walaupun ada je setengah-setengah pandangan mengatakan dia surah Madaniyah, tapi jumhur lah, majoriti ulama bersetuju dia adalah surah Makkiyah. Disebabkan konteks dia, ayat dia tu banyaklah struktur-struktur yang membincangkan aspek-aspek yang berlaku di Mekah kan. So kita setuju dia adalah surah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Bahkan dia di antara surah yang awal lah turun. Baim sekejap masuk, sekejap out, risau sekejap. Okay. Kemudian kita cerita kenapa turunnya surah ini kan. Sebabnya di Mekah ni kita kena faham, diorang ni cuba berusaha sehabis mungkin untuk mematikan usaha Nabi SAW. Tapi apa yang berlaku ialah Islam itu makin lama makin marak kan. Sebab fikrah yang dibawa Nabi itu makin mendapat tempat dalam hati kalangan orang-orang Quraisy. Makin bertambah bilang orang masuk Islam. Bila bertambah orang masuk Islam, maksudnya makin berkuranglah orang yang menganut fahaman musyrikin kan, fahaman mensyirikkan Allah SWT. So bila Islam makin besar, makin berkembang, ia menimbulkan rasa tak senang dalam kalangan pemuka-pemuka Quraisy sebab boleh menjejaskan kepentingan mereka, boleh efek ekonomi berhala mereka, boleh menjejaskan ketuanan mereka tu kan. So mereka ni mencari jalan untuk tentang Nabi SAW. Apa cara-cara mereka buat tentang Nabi ni? Itu yang kita akan bincangkan dalam surah ni kan. Tapi ada banyak lagi lah cara-cara mereka tentang Nabi ni. Mereka kata Nabi gila, kata Nabi ni penyair, Nabi ni reka Al-Quran, Nabi ni apa lagi? Tukang sihir, mereka azab Nabi, cederakan para sahabat, mengancam mereka, menyeksa sahabat-sahabat kan. Ini semua adalah bentuk-bentuk tentangan tetapi tak berjaya-jaya juga kan. Sampai tahap mereka juga cuba untuk negosiasi dengan Nabi SAW, itu memberi tawaran-tawaran. Mereka offer jawatan, offer harta, offer wanita dan offer why not kita cuba untuk bekerjasama kan. Tahun ni kau sembah berhala kami, tahun depan kami sembah Tuhan kau tu. Macam itulah tawaran-tawaran yang mereka berikan kepada Nabi SAW. Jadi Allah SWT turun surah Al-Kafirun ni untuk bagi stand dalam konteks ni. Konteks tawar-menawar ini, apakah stand yang patut diambil oleh orang Islam ni. Kerana ada cubaan-cubaan untuk negosiasi dengan Nabi SAW. Sebelum itu kita tengok sikit lah tentang tauhid yang sikit kan. Kenapa Allah SWT begitu serius address isu tawar-menawar ini? Sebab bila mereka offer untuk kita bertukar-tukar cara ibadah kan. Tahun ni ikut Islam, tahun depan ikut agama kami, kemudian agama kau. Jadi ini berkaitan dengan isu-isu iktikad pegangan ni. So dia penting sebab dia boleh mengelirukan pandangan orang awam lah. Kalau Islam ni tak firm kan, sekejap ikut ni, sekejap ni. Jadi Islam ni tidak boleh berdiri atas benda yang kabur sama-sama, dia perlulah benda yang jelas. So tengok sikit kan, kenapa kan? Kenapa mereka ni buat offer begitu. Jadi orang ni musyrik Mekah ni, mereka ni kita panggil orang syirik kan. Tapi mereka ni bukanlah orang yang menafikan kewujudan Allah SWT. Mereka Allah SWT kan, betul tak di Mekah tu? Apa bukti mereka ni terima ataupun bukti-bukti yang mengatakan mereka ni meyakini, menerima, recognize Allah SWT? Apa bukti dia? Ada contoh yang sebut. Okey, apa ayat tu? Kalau orang tanya siapa yang cipta langit dan bumi, dia orang kata Allah. Betul. Okey, lagi. Selain daripada ayat Quran tu? Cara mereka lafazkan sumpah. Betul, mereka sumpahkan wallahi, tallahi, wa billahi. Jazakallah khair. Macam Fahim cerita tu, boleh Fahim elaborate sikit? Apa yang saya baca waktu tentera Abraha nak serang Kaabah, pemimpin Mekah tu jarang macam duduk di satu tempat. Lepas tu dia cakap dekat tentera Abraha,
yang diorang nak harta diorang, tapi sebab harta tu harta milik diorang, yang Kaabah tu diorang tak jaga sebab dia tahu ada pemilik dia tu ada yang menjaga dia. Allah lah. Betul, betul. Betul. Memang pun waktu Abraha serang tu mereka ni, Abraha juga macam mengerampas lah unta-unta mereka kan. So mereka pergi jumpa Abraha bukan sebab nak protect Mekah ataupun nak protect Kaabah, tapi nak pergi ambil unta-unta tu. Betapa kecilnya pemikiran mereka. Sebab dia kata apa? Hazal bait, adanya Tuhan dia kan, adanya Rabb dia. Merujuk pada Kaabah tu, itu Allah SWT lah. Okay, yang simple sekali, nama-nama mereka pun menunjukkan mereka ni acknowledge Allah SWT. Contohnya bapa Nabi nama Abdullah. Abdullah tu maksudnya hamba pada Allah. Jadi maknanya diorang ni dah familiar dengan nama Abdullah lah kan. So diorang pun tahulah adanya Allah SWT. Tapi yang teruknya mereka ni mensyirikkan Allah SWT. Dalam aspek penyembahan, mereka juga menyembah berhala-berhala yang mereka buat. Berhala-berhala tu boleh jadi dalam bentuk disebabkan orang soleh ataupun tokoh-tokoh masyarakat dalam hidup mereka jadikan berhala yang mereka sembah kononnya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT kan. So itulah syirik yang berlaku. Dan syirik yang berlaku ni sama je dekat agama lain pun. Contoh orang Yahudi kan. Orang Yahudi ni dia pun acknowledge Allah SWT. Tapi apa? Oh, kuatnya bunyi dia. Tak dengar Ya, Annoying betul lah, macam mana itulah ada satu pelajaran lah daripada sini kan. Kalau kita hidup berjiran, boleh je kita nak buat macam ni, tapi sepatutnya tak buat lah waktu weekend lah, orang kat rumah. Kalau buat waktu bekerja, okey lagi, orang tak ada rumah kan. Kuat tu. Lepas tu dia punya apa kita punya courtesy lah. Sepatutnya kita maklum dalam grup ke, PM tepi ke jiran-jiran ni, bagi info lebih awal nak buat renovation. Ni nanti kalau hidup berjiran bolehlah praktiskan benda ni. Okay, dengar tu. Tadi dekat mana kita tadi? Dekat mana kita? Kita dekat Yahudi juga acknowledge Allah SWT kan, tapi mereka ni antara aspek-aspek mereka syirik lah apa? Mereka mengatakan Uzair itu anak Allah SWT. Manakala Nasrani pula mengatakan Isa anak Allah SWT kan. Musyrikin ni dia kata jin dan malaikat ni ada hubungan kekerabatan dengan Allah SWT kan. So musyrikin ni dia rasa boleh je mereka ni nak terima Nabi Muhammad ni sebab sama-sama mengiktiraf Allah SWT kan. Sebab tu mereka mencari ruang-ruang untuk negosiasi. Sebab kan kau pun kata Allah Tuhan kan, kami pun kata Allah Tuhan. Apa kata kita ni berpakat? Kita buat sistem sembahan yang win-win situation. Pandai diorang ni. So offer ini telah pun menyebabkan Nabi berfikir jugalah. Nabi macam dikatakan, aku tunggu wahyu dulu kan. So Nabi tak terus reject, tapi Nabi ada je poin-poin yang Nabi mungkin consider. Kerana itu Allah turunkan surah Al-Kafirun ni menjawab soalan dengan jelas bahawa tidak ada pertemuan, tidak adalah persamaan dalam aspek ibadah dalam Islam dan juga kafir ni kan. So turunlah surah Al-Kafirun untuk memberi stand kepada kita dalam hal-hal ini. Tapi kita akan extend stand tu dalam aspek-aspek lain. Siapa Uzair? Soalan yang menarik. Nanti boleh buat syarian, boleh? Boleh insyaAllah. Okey, bagus juga walaupun kena cari sendiri, tapi at least dapatlah point untuk cari tu. Just nak share satu benda menarik juga Yahudi ni sekarang ni kan tengah berlaku banyak situasi-situasi negara-negara Arab mengadakan hubungan-hubungan normalisasi dengan Israel. Dan Israel ni menggunakan pendekatan yang sama. Dia kata kita ni agama yang bersumberkan daripada Ibrahim kan. Aku Israel, anak Ibrahim. Korang Arab pun daripada Ibrahim. We are children of Abraham. Why not we bekerjasama kan? So itulah dipanggil Abraham Accord yang berlaku sekarang ni, lately kan. Negara Jordan, Bahrain, yang terbaru Sudan kan. Dan next mungkin UAE, mungkin Saudi pun nak membina hubungan-hubungan. Dia bukan sekadar hubungan politik, sebab sampai tahap mereka ni meraihkan hari perayaan Hanukkah, mereka membelakangi perjuangan di Palestin, mereka ajak Israel pergi ke Mekah yang walaupun tanah haram,
ini menunjukkan bahawa tak betul lah apa yang mereka buat tu. Mungkin ada orang boleh mempunyai pandangan berbeza, tapi Ana punya personally pandangan tak setujulah dengan apa yang dibuat oleh negara-negara Arab tu membina hubungan dengan Israel kan. Walaupun Yahudi menggunakan hujah kita ni anak-anak kepada Ibrahim. Sama seperti mana musyrikin juga. Kata kita ni sembah Tuhan yang sama, kenapa tak kita bekerjasama ni? Tak. Bila berlaku kerjasama ni, orang confuse. Islam ni macam mana sebenarnya? So dia boleh menginfect pemikiran Islam tu pada masyarakat dunia yang besar tu kan. Sebab itu Allah SWT suruh Nabi ni strict supaya ada yang jelas lah stand terhadap mereka-mereka ini. Okay. Boleh teruskan ke terganggu juga? Okay. Okay. So, point kat sini apa? Tiada tawar menawar dalam urusan akidah kan. Ini based on tafsir lah. So sebab itu Allah SWT nak ajar Nabi dan kita semua tidak ada tawar menawar dalam urusan akidah untuk menghapuskan kekeliruan dan memotong segala usaha mencari tolak ansur. Seterusnya meletakkan garis pemisah yang tegas di antara ibadat mereka dan ibadat Islam. Di antara sistem mereka dengan sistem Islam dan di antara kefahaman mereka dan kefahaman Islam. Maka surat ini turun sedemikian tegas dan sedemikian berulang-ulang untuk menolak segala tawar menawar. Jadi kita tengok nanti kan. Kenapa betul kena strict dalam aspek akidah ni? Kita tengok pula. Sebab akidah ni dia adalah sumber ni. Menentukan beberapa perkara lah dalam kita punya kehidupan. Akidah kita ni menentukan sumber kita. Disebabkan kita beriman pada Islam kan, tauhid. Kita punya sumber apa? Quran Sunnah kan. Kalau orang tu dia ada akidah lain, sumber dia lain lah. Betul tak? Orang Syiah sumber dia lain. Sumber dia mungkin ada kitab-kitab lain lah. Kitab tu dah berbeza dah. Sebab perbezaan dekat akidah. Akidah ni pokok. Bila pokok tu berbeza, maka cabang-cabang dia pun akan berbeza. Bila berbeza akidah, berbeza syariat dan ibadat. Berbeza akidah, berbeza nilai-nilai. Berbeza ukuran. Ukuran ni apa? Ukuran ni adalah kita punya neraca pertimbangan. Contohnya, dalam Islam, macam mana kita nak ukur kemuliaan seorang itu? Kemuliaan seorang dalam Islam diukur dengan ketakwaan ni. Tapi dalam aspek dunia barat, dunia materialism, kemuliaan mungkin diukur dengan gelaran-gelaran, datuk-datuk, darjat akademik. Tapi tak kan, bagi Islam, kemuliaan diukur dengan takwa. So sebab apa? Pangkalnya akidah tu. Adab kita, akhlak kita, tasawur kita, iaitu gambaran kita kepada kehidupan. Dan tasawur kita kepada alam al-wujud tu. Tentang dunia neraka, alam al-ghaib. Kerana teruk sangat bunyi ni kan. Tak ada terganggu ke? Rasa terganggu lah. Sekarang ni dia orang nak kita ni negosiasi dekat part ni je. Part ibadat ni. Mereka cuba kita negosiasi kat sini tapi mereka tak nak tukar yang lain-lain tu. Faham ke? Tak boleh lah Islam ni sentuh sini je. Sebab sini, asalnya sini. Kalau nak sini kan tukar semua ni. Sebab tu kita tak ambil Islam ni, ambil sikit-sikit je. Okey lah part ni kita nego, part ni tak boleh nego. Tak ada. Islam ni agama syumul kan. Dia tidak boleh diambil separuh-separuh. Kerana itu kena ada stand yang khusus kan. Sekarang ni banyak je orang kan yang dia tak nak ambil syariat Islam tapi nak ambil apa? Tak apalah, cukuplah kita baiki akhlak je. Cukuplah kita baiki adat sopan je. Tapi tak nak tutup aurat dalam syariat, betul tak? Tak apa saya tak tutup aurat tapi saya ni akhlak baik. Akhlak kat sini. Tak sempurna ni sebab semua datang pada akidah sama. Okey, inilah pemikiran yang kita kena jelas kan. Yang perlu baikilah. Okey, seterusnya kita akan tengok pada surah ni lah. Kita masuk. Pertama sekali Allah SWT firman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ayyuhal kafirun. Rasanya kan dalam surah ini sahajalah Allah menggunakan pendekatan yang begitu keras, iaitu ya ayyuhal kafirun. Dalam ni tak ada Ba'im Ba'im dia terkeluar Dia pergi mana Adakah dia maklum? Tak tahu. Tak nak tengok WhatsApp, takut dia ada WhatsApp pun. Tak ada. Kat WhatsApp abang lah. Mak lama pula nak tengok WhatsApp ni. Tak ada juga di WhatsApp. Okey, tak apa. Pertama sekali Allah Ta'ala firman, Qul ya ayyuhal kafirun. Rasanya dalam Al-Quran, this is only place ya Allah menyebut ayyuhal kafirun. Tak ada kan tempat lain. Kalau siapa boleh cari, boleh lihat
macam tak ada lah. This is the only place Allah merujuk orang itu dengan ayyuhal kafirun. Macam keras sikit lah, macam keras kan. Sebab address dia dengan kekafiran dia itu. Pertama sekali ialah kita tengok pada kataan kul. Kul ni arahan ni yang kita bincang sebelum ni kan. Kul sebelum ni kita bincang. Kul ini arahan daripada Allah SWT. Maknanya Allah sendiri yang suruh Nabi itu berkata sebegini. Sebab bila comes to urusan ibadat, urusan akidah ni, ia adalah urusan Allah SWT kan. Dan Allah ni suruh kita istihar benda ni. Istihar bahawa Islam itu tak sama dengan benda lain. Mesti ada pemisahan. Kita tak boleh simpan dalam kepala je. Kadang-kadang kita ada benda tu dalam kepala kan. Kita percaya, yakin. Tapi kita tidak pula menyatakan stand tu. Maka ayat ini menyuruh kita ni mengistiharkan stand kita kan. Kalau stand itu disimpan dalam kepala, tak dibetulkan dalam masyarakat, tak tegur, orang tak nampak stand kita dalam kepala kita tu, dalam perasaan kita, maka kita kena istiharkan lah. Tidak perlulah apologetic. Apologetic ni dia rasa apa yang nak cerita. Apologetic ni rasa bersalah untuk cerita pasal Islam. Okay, rasa bersalah yang melampau-lampau lah. Yang kita rasa, takkanlah nak cerita pasal Islam macam ni, nanti kan orang kafir tu terasa pula. Tak adalah. Sampai kita tahap menyembunyikan benda betul sebab kita terlalu menjaga perasaan orang tu. Apologetic lah sampai tak dapatlah nak tegakkan stand kita tu sebab kita pula lebih-lebih rasa sedemikian. Okay, kemudian merujuk pada fasa berikutnya al-kafirun. Itu al-kafirun ni maksudnya kafarah kan. Kafarah ni tertutup. Sebab itu petani juga dipanggil kafir kan. Bukan dia kafir sebab petani ni orang yang menutup lubang-lubang tanaman tu, dia letak benih dan ditutup lubang tanaman tu dengan tanah. So mereka dipanggil kafar jugalah. Sebab kafarah tu menutup. Jadi al-kafirun ni mereka ni orang yang menutup untuk beriman dengan Allah SWT dengan betul kan. Sebab tu dia tak disebut kat sini musyrikun. Walaupun di Mekah itu Nabi sedang berhadapan dengan orang-orang musyrik, tapi sebab kat ayat ni general kan, untuk semua keadaan itu semua disebut sebagai orang yang menutup lah, orang yang kafirun ni. So kita disuruh untuk address mereka seperti mana sikap mereka itu, sikap kafarah mereka. Bukannya serangan peribadi bila kita kata mereka tu kafir. Bukan kita sedang menghina dia kan, tapi kita sedang menghina pegangan dia. Kita bukan hina dia punya ini baguslah kan kita kata oi si kudung kau lah muka kuduh tak macam tu. Tapi kita sedang menyatakan apa stand yang dia pegang itu stand yang tak betul lah. Serangan pada sikap dan stand mereka. So the last ya ayyuhal kafirun. Nah, kul tu apakah konten kul tu? Kita akan tengok pada ayat berikutnya. Iaitu la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum. Okey, ni ada 3 ayat ni kan. Dia macam benda sama tapi dia berulang-ulang dalam konteks yang dalam dalam konotasi yang berbeza ataupun dalam struktur ayat yang berbeza. Kalau tengok ayat kedua tu dia dibawakan dalam bentuk kata kerja kan. La a'budu ma ta'budu. A'budu ni adalah fi'il kan, fi'il mudhari'. Ma ta'budun. Ta'budu pun fi'il mudhari' jugalah. Bagi siapa yang ada bahasa Arab punya background mungkin boleh faham. Sebab a'bud dan ta'bud ni adalah kata kerja. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Kata kerja lah, kata kerja kan. Kita compare dengan ayat ketiga keempat. Wala antum abidu ma'abud. Tapi kalian bukannya penyembah-penyembah. Abidun itu kata nama. Wala ana abidu ma'abattum. Wala ana abidu. Dan aku juga tidak akan menjadi penyembah pada apa yang kalian sembah. Ayat keempat juga kata namanya. Maksudnya dalam aspek kata kerja ke, kata nama ke, Allah jelaskan tidak ada persamaan dalam aspek ibadah kita dengan mereka. Sebab itu dia guna kedua-dua aspek ni. Nak kata tegaslah dalam hal ini, Allah mengulang-ulang stand yang patut ada pada kita semua kan. Dan last sekali apa? Allah repeat balik ayat ketiga tu, wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Jadi akhir sekali dia punya statement dia apa? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu, agama kamu, waliyadin. Bagi kami, agama kami. Inilah stand yang patut kita ada, iaitu mufassalah. Mufassalah ni apa? Pemisahan. Pemisahan di antara agama-agama. Sistem hidup itu tidak boleh bersama kan. Itu adalah sistem yang bukan Islam, jahiliah, kufar, yang musyrikin. Ini adalah sistem Islam yang patutnya berdiri sendiri.
Sebab itulah tidak ada ruang kerjasama dalam aspek ibadah ni yang boleh menyentuh akidah kan. Kata Syed Qutb dalam tafsir dia kata al-mufassalah daruriyah liidahu ma'alimu ikhtilaf al-jawhari al-kamil. Mufassalah ni penting. Pelajaran tentang pemisahan ini benda yang penting, daruriyah. Kerana apa? Nak jelaskan pelajaran perbezaan pokok yang komplit, yang sempurna kan. Kenapa Allah kena turunkan ayat ini? Nak kata pentingnya ayat Quran ini supaya orang Islam faham tentang mufassalah ini, perbezaan ini. Kalau kita ni tak faham ni kan, ataupun kita ni bersikap lunak, apa berlaku kalau Nabi terima tawaran tu? Cuba bayangkan. Campur aduk agama. Dia akan jadi macam pluralism kan, pluralism. Macam hari inilah kita dekat kan, campur agama. Bila kita meraihkan pluralism, kita rasa agama tu betul juga sebab dia pun ajak kebaikan. Ada Kristian ajak kebaikan, mana ada agama ajak keburukan. Itu dah mulalah bibit kita ni meletakkan Islam setara dengan agama-agama lain. Sedangkan Nabi kata al-Islamu ya'lu wala yu'la alaih. Disebabkan Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam, maka adanya mufassalah, pemisahan di antara Islam dengan perkara lain. Okay, itu satu aspek kan. Aspek ibadah akidah tak sama kan. Sama juga aspek-aspek lain. Bila Islam tu duduk berdiri sama-sama kan dengan benda lain, agama-agama lain, musuh-musuhnya, dia memberi gambaran kepada orang luar tu. Kenapa stand macam ni lah? Pelik lah. Seorang mula confused dengan Islam ni. Kan? Quran kata lain tapi stand yang dibuat oleh lain-lain. Sebab tu kena jelas tentang mufassalah ni kan. Kemudian kat sini kata macam ada message kat sini. Konteks ayat semua agama sama tak mengajar penganut kesihatan tak boleh gunakan. Betul. Tak boleh kata semua agama sama. Tak sama lah semua agama. Sebab sumbernya beza. Yang tu orang yang buat kan. Bahaya kita kata semua agama sama je. Sebab inilah bibit-bibit kita sedang mensetarafkan Islam dengan agama lain. Sedangkan Allah kata, "Faman yabtaghi ghairal Islam la yuqbal alaihi." Barang siapa yang mencari agama selain daripada Islam tidak akan diterima daripadanya. Minhu, tidak akan diterima daripadanya kan. Sebab Islam itu dia special. Itulah agama di sisi Allah Taala. Innad din indallahi Islam. Agama lain tak diterima di sisi Allah Taala. Agama lain tu buatlah baik secara mana pun, dia tidak akan diterima amal mereka tu, mereka tidak akan melayakkan orang-orang yang masuk syurga kan. Kita kena ada stand yang jelas sama ni. Kadang-kadang kita jumpa orang-orang yang atheist ke, orang-orang yang pro comparative religion ni kan, agama-agama lain. Mereka cuba nak protes Islam ni agama yang judgmental lah. Kenapa nak hukum agama lain? Bahaya tu statement tu kan. Tak, memang Islam je betul. Kita kena ada perasaan Islam saja yang diterima oleh Allah SWT. Islam yang tinggi, Islam yang betul. Kerana ada mufassalah dengan agama lain. So kena ada tamayuz kat sini lah. Wa tamayyaz hadhihi surah fi syu'ur ad-da'iyah huwa hajarul asas. Hajarul asas. Dikatakan kat sini apa? Tamayuz. Tamayuz ni perbezaan. Pada gambaran ini, pada kefahaman ini, fi syu'ur, dalam perasaan seorang da'i, seorang pendakwah merupakan batu asas dalam dia nak sampaikan dakwah ni. Maksudnya setiap orang Islam ni, orang buat Islam ni, dia kena ada benda ni. Kena ada tamayuz. Gambaran tamayuz ini iaitu gambaran bezanya Islam dengan lain tu dalam perasaan dia tu. Kan? Kenapa penting dekat perasaan kita? Contoh kita nampak orang buat maksiat kan. Kita tak boleh rasa tenang. Kadang-kadang kita terpaksa tak ambil tindakan nak maksiat-maksiat kan. Maksiat ni bukan tak Islam tak? Kan? Orang berzina ke, tapi kita kena ada perasaan ini berbeza, ini bukan Islam. Ataupun sekarang ni kita terpaksa hidup dalam sistem-sistem bukan Islam yang sempurna kan. Kita terpaksa tunduk dengan peraturan bukan Islam sekarang, betul tak? Kan? Undang-undangnya tak lagi sempurna Islam. Kita terpaksa terima secara kehidupan sebab kita belum mampu nak ubah. Tapi dalam perasaan, kita kena rasa perbezaan tu. Ini belum lagi Islam sempurna kan. Lepas tu barulah kita boleh bergerak untuk sampai ke Islam. Kalau da'i tak ada tamayuz tu, nanti da'i pun akan main game sekali kan. Orang-orang yang didakwahkannya. Nanti da'i pergi kelab malam. Kononnya lah nak buat dakwah kan, tak boleh kan.
Sebab bila dia masuk kelab je, dia menimbulkan confuse. Tindakan dia tu menyebabkan orang nampak, macam boleh pula. Sama lah kita keluar dengan perempuan kan. Jadi kita keluar ada sebab lain, tapi gambaran tu, kita memberi gambaran bolehnya bercampuran lelaki perempuan kan. Walaupun kita tak buat maksiat pun, itu kena ada tamayuz tu, perbezaan. Apa lagi kita buat kan? Kita kena tengok semua benda-benda yang kita buat kan, yang boleh memberi gambaran yang tak betul pada Islam tu, kenalah jauhi. Itulah kata mufassir ni, perasaan itu merupakan apa? Huwa hajarul asas, batu asas dalam dakwah kan. Kalau tak ada misahan ini, tindakan-tindakan dai nanti bila para pendakwah tu buat action-action berikutnya yang tanpa ada kefahaman ini, mungkin tindakan-tindakan dia tu difahami dengan salah faham oleh orang lain lah, orang awam ni. So apa kita kena buat? Ini dah last ni. Iaitu dia kata kat sini, langkah pertama bagi pendakwah ialah merasa dirinya benar-benar terpisah dari jahiliah, baik dari segi kefahaman, cara hidup, cara bertindak. Iaitu satu perpisahan yang tiada titik pertemuan dan tiada kemungkinan untuk bekerjasama kecuali orang-orang yang berada dalam jahiliah itu berpindah dengan keseluruhannya, maka mereka ke dalam Islam. So pertama kita sendiri pun kena memisahkan diri pada jahiliah punya sistem kan, trend-trend mereka, sikap-sikap mereka, permainan-permainan mereka, sistem-sistem mereka, cara hidup mereka kan. Tidak ada kerjasama dalam perkara-perkara pokok, tidak ada tampal-menampal dalam kita mengambil Islam kan. Tak boleh kita ni letak nama Islam itu kita terima, tak boleh kan. Islam tak boleh diambil dengan separuh-separuh. Dia kena ambil secara syumuliah kan. Seperti mana firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah dalam Islam secara sempurnanya kan. Sebab kalau kita ambil separuh-separuh, okeylah solat nak ambil, tapi tak naklah ambil puasa, sebab puasa susah kan. Ataupun nak ambil aspek apa? Aspek nikah nak ambil lah, tapi aspek bayar zakat tak nak ambil sebab sayang harta kan. Jadi orang nampak Islam ni macam you can pick and choose. Macam pergi beli McD punya set kan. Saya nak pilih combo ni ala carte. Boleh ambil yang ni, tak nak ambil yang tu. Tak boleh. Sebab Allah turunkan Islam tu satu package yang lengkap yang perlu diambil semuanya. So kita kena check balik kan. Bila kita kata kita nak pisahkan diri kita berjahiliah tu, mungkin ada lagi amalan-amalan kita buat tu yang bertentangan Islam kan, yang kita buat, yang sayang nak tinggalkan kita ada apalah sikap-sikap buruk kita kan. Ada teman-teman tapi mesra ke, adalah maksiat-maksiat yang kita buat. Kita kena memisahkan diri kita lah semua benda tu kan. Sebab dia boleh memberi gambaran kepada orang Islam ni membolehkan benda tu. So wallahu alam, ini adalah sikap tegas yang dibawa oleh surah Al-Kafirun untuk mengatakan bahawa tidak adalah pertemuan persamaan antara Islam dengan perkara-perkara lain kan. Dan perlu diberi perhatian serius oleh kita hari inilah. Sekarang kan orang mula adopt cara hidup yang bukan Islam kan. Boleh tidur bersama. Dan di Arab Saudi, mereka dah boleh membenarkan bersekedudukan kan. Latest dia punya peraturan. Dulu dia orang tak bagi orang yang belum berkahwin duduk satu rumah. Sekarang dia punya peraturan sudah pun legalize. Duduk bersekedudukan ni maksudnya boleh tak kahwin pun boleh tinggal bersama. So ini mula masuk kan. Ini bukan cara Islam, betul tak? Ini obviously bertentangan Islam, tapi mula dinormalizekan. Kita sudah adopt cara fikir tu, sistem hidup tu, which tak betul lah. Sebab tu kita sendiri kena jelas dan kita buat benda ni. Sebab tu kita tak buat tau program-program bercampur lelaki perempuan ni. Hatta walaupun pengisian yang kita SQ buat ke, YQC buat ke, QB buat ke, seboleh-boleh kita akan asingkan lelaki dan perempuan walaupun dalam medium online. Walaupun dalam medium online seboleh kita orang akan cuba buat, mungkin perempuan kat YouTube, lelaki kat Google Meet, perempuan kat Zoom, supaya tak nak adanya. Kalau kita program sekali kan, hatta kita kelas sekali kita buat kelas, kadang keluar gambar kawan-kawan perempuan kat sini. Al-Quran suruh kita tundukkan pandangan, tapi sistem belajar kita tu sendiri tidak appreciate ataupun tidak meraihkan Al-Quran tu. Macam mana kita nak tundukkan pandangan kalau keluar jelas kat skrin ni? Takkan kita nak tutup mata tengok skrin kan? Sebab kita nak tengok lecturer kita. Jadi benda pandangan-pandangan itu boleh menimbulkan perasaan-perasaan yang tak elok lah kan. So dalam aspek kehidupan kita kena perhatilah kat mana kita kena adanya mufasalah tu kan. Cuba sebaik mungkin. Tadi kata apa, orang dah mula duduk keserukan dan membiasakan lelaki perempuan, nak cuba nak legaliskan minum arak, cakap
mencarut biasa kan. Jadi benda ni dah makin meninggalkan nilai-nilai Islam. So surah Al-Kafirun ni nak bagi satu stand jelas. Tak boleh kita ni meniru akidah mereka, ibadah mereka, cara hidup mereka, nilai mereka, ukuran-ukuran mereka, akhlak mereka kan. Pandangan mereka tentang dunia, pandangan mereka tentang akhirat kan. Sebab kita ada stand-stand kita tersendiri. Wallahu alam, itulah sedikit perbincangan tentang surah Al-Kafirun pada hari ini. Mungkin kita tak sambung kot cerita tak Abu Bakar kan. Sebab nampak macam semua dah bosan lah. Ada soalan ke nak dibincangkan? Ataupun nak tanya? Mas Syakir, Mm-mm. saya adalah tengok, tak ingat lah. Tapi ada orang bukan Islam ni, dia tak masuk Islam. Lepas tu Okay. dia berdalilkan dengan ayat terakhir surah Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin tu. Ha. Okay, apa yang dia dalilkan tu? Apa yang dia faham kat tu? Dia kata, aku agama aku agama kau. So, Betul tu. tak Tapi rugilah dia tak Islam lah. So lainlah dia punya perhitungan di sisi Allah SWT kan. Tak complete lah dia punya Islam tu. So tak diterima lah dia punya agama dia tak terima pun. Kita tidak boleh berhujah ni kan, benda-benda macam ni dengan melihat satu ayat dan kita buat kesimpulan. Sebab ada ayat lain Allah kata kan, inna dina indallahi Islam. So kenapa tak guna ayat ni juga? So bila kita nak keluarkan stand, pandangan, dia kena menyuruh lah mengkaji ayat-ayat Quran tu kan. Allah alam. Okay, terima kasih Najmi share. Tu rasa ralat pula sebab Baim tak dapat join kita full. Nanti mintalah sesiapa share kat dia kan, input-input fikrah-fikrah yang di-share ataupun yang dapat diambil daripada surah Al-Kafirun ni. Sebenarnya surah ni strict lah kan, sebab dia meriman kita untuk tak buat maksiat, tidak mengadopt sistem jahiliah kan, tak buat dosa-dosa. Sebab kalau kita buat tu kita macam membina jambatan antara Islam dengan bukan Islam. So setiap kali kita baca surah ni, kita remind lah bahawa kita ni bukannya seperti orang lain. Kalau orang lain tu hidup seronok je, keluar malam, tengok pornografi kan. Tapi kita tak boleh tiru macam tu sebab kita ada sistem sendiri kan. Kita ada syariat Islam, kita ada sistem-sistem, peraturan-peraturan Islam tetapkan. Kita tak boleh samakan kehidupan kita dengan kehidupan orang yang bukan Islam kan. Dan please bear in mind, Nabi SAW membaca surah ini setiap hari dalam solat rakaatan sebelum subuh kan. Sebelum subuh dalam solat sunat al-fajr sebelum subuh itu, qabliyah subuh, Nabi baca dalam rakaat pertama surah Al-Kafirun, rakaat kedua surah Al-Ikhlas kan. Maknanya setiap hari Nabi sendiri ya cuba nak remind diri dia tentang surah Al-Kafirun ni, tentang benda ni. Pentinglah dia mulakan hari dengan menjelaskan tasawur bahawa kena ada mufasalah dalam kehidupan ni kita dengan bukan Islam. Yang semana semakin hari nampak macam semakin tak nampak lah keislaman tu pada kita kan. Kita okey lagi orang luar sana lah, kawan-kawan kita mungkin netizen di Twitter, di TikTok, dah tak nampak dah budaya Islam tu. Dah makin lama makin meniru syakhsiah musuh-musuh kan, barat kan. Dari segi fashionnya, cara percakapannya, cara berinteraksi dengan cikgu, cara berinteraksi dengan parents, cara makan, interaksi lelaki perempuan sebagainya. Wali'auzubillah. Semoga kita semualah menyampaikan benda-benda betul kan. Kita bukan ada kat sini untuk judge, betul. Kita bukan nak menghukum mereka, tapi kita ni mengajak mereka keluarkan mereka pada keadaan-keadaan itu dan cerita kat mereka sebetulnya Islam tu macam mana. Wallahu alam. Kalau tak ada lagi kita tangguh kat sini dulu kot Boleh kan? Kita telah pun sekarang lama sebenarnya. Tak dapatlah nak habiskan dengan ringkas dan nak masuk siksa bakar tu sebab kalau masuk nanti lagi panjang. Kita tengoklah macam mana kita tanyalah go round, adakah soalan-soalan lain? Mungkin daripada Qayyim ada soalan ke? Tak ada. Najmi ada lagi? Najmi ada? ada kot. Soalan lagi Quran. Dia qabliyah.
Hmm. 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 Boleh kita buat sebelum kita solat wajib tu. Dia bukan by masa waktu tapi sebelum solat kan. Bahkan ada ulama mengatakan kalau kita bangun-bangun orang dah solat jemaah, kita join jemaah tu, kita boleh solat qabliyah selepas solat subuh. Dengan syarat kita melazimi solat qabliyah sebelum subuh. Tapi hari tu kita miss. Kita solat je selepas tu. Kita kira qada qabliyah kita lah. Sebab nak mengajar ganjaran tu kan. Dan ini memang solat yang dijaga oleh Nabi lah. Nabi jaga dua solat ni kan yang tak pernah tinggal kan. Witir dengan solat qabliyah fajar ni. Okey. Hmm. Dia kira selepas azan sebab dia masuk waktu dulu solat kan. Okey, kita tak apa. Okey. Fahim ada ke apa-apa nak tambah, nak share? Amal ada Amal? Nak share apa-apa diskusi? Tak ada. Ada juga Adik ada ke selain pada Uzair tu? Nanti adik share lah pasal Uzair kan dekat grup. Dah jumpa nanti. InsyaAllah. Aiman ada apa-apa ke? Tak ada. Tak ada Uwais ada? Mak Uwais tengah goreng kari lipat kot. Okay. Tak ada kot kan. Kalau ada nanti boleh bincang dalam grup. Jazakumullah khair semua sudi luangkan masa pagi ini. Semoga ada keberkatan. Semakin hari kita bertambah ayat-ayat kita faham tentang Al-Quran. Mudah-mudahan bertambahlah jugalah kita punya penghayatan, perasaan dan kita berubahlah dari segi pengamalan kan. Kita tak nak kita ni mengumpul kefahaman ayat kat kepala je kan. Kita nak dia dimanifestasikan dalam bentuk kita punya pengamalan jugalah insya-Allah. Boleh check lah dekat mana aspek kehidupan kita tu tidak ada lagi mufasalah di antara Islam dengan bukan Islam ni. Kalau ada kita punya amalan-amalan, praktis-praktis, habit-habit yang kita rasa tak kena dengan Islam, kita bolehlah mula untuk tinggalkan supaya nak bagi clear lah Islam tu dalam kepala kita. Allah alam, semoga Allah SWT memberkati pertemuan pada malam ini. Sebelum tutup nak share satu hadis sebelum tutup Hadis ni Nabi SAW menyebut tentang suasana di syurga. Iaitu di syurga ni ada pasar lah. Ada pasar di syurga ni, pasar ini didatangi oleh ahli syurga pada setiap hari Khamis di syurga. Bila ahli syurga ini pergi ke pasar ini, di pasar hari Jumaat ini, hari Jumaat pasar itu pada hari Jumaat di syurga. Bila pergi pasar ni, ketika di pasar tu akan datang angin yang bertiup dari belah utara ke pasar tu. Tak tahu lah macam mana kan, tapi hadis kata macam tu. Dan bila datang angin itu, apa fungsi angin tu? Angin tu akan buat facial treatment dekat orang-orang kat syurga tu, orang kat pasar tu. Kan? So dia akan jadi makin tegang pipi dia, makin handsome. Dia balik rumah je, ahli rumah dia akan puji dia, oh kau nampak makin muda lah hari ni. Subhanallah, sangat unik lah Nabi menggambarkan keunikan syurga tu. Ada pasar, ada angin bertiup, lepas tu pergi pasar lah makin muda kan. So dia bukan pasar seperti pasar dunia. So kenapa Nabi cerita macam ni? Hadis ini telah pun dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab terakhir lah, bab ganjaran-ganjaran yang dijanjikan oleh Allah SWT kepada orang masuk syurga. Jadi bila Nabi cerita macam tu, dia menimbulkan rasa gian ataupun rasa tak sabar-sabar nak masuk syurga lah dalam kalangan kita yang baca kan. Sebab kita baca, kita dapat imagine macam mana melainkan kita sendiri masuk syurga Allah SWT. Moga-mudahan kita istiqamah beramal dengan Islam kalau kita mampu, dan kita dapatlah menjejak syurga Allah SWT, dapat bertemu di pasar tu sama-sama lah insya-Allah Allah alam. Aku qali hadza, astaghfirullah wa lakum. Kita tangguh dengan tasbih kafarah suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri insana fi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mas Syakir. Sama-sama.